Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Tadarus menyemarakkan bulan Ramadan Al-Mubarak sejak hari pertama lagi dan kini bulan mulia ini semakin hampir meninggalkan kita. Banyak pihak mengadakan majlis khatam Al-Quran. Jawatankuasa Takmir Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Singa Akar lewat petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi program membaca Al-Quran satu minggu satu juzuk. Majlis berlangsung di Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Singa Akar. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Program membaca Al-Quran satu minggu satu juzuk dilancarkan pada 5 Julai 2020 dengan gabungan peserta kelas Taranum Al-Quran dan kelas Muratal serta orang ramai dari beberapa buah kampung di negara Brunei Darussalam. Pada peringkat awal, seramai 180 peserta mengikuti program tersebut dan pada tahun ini peserta meningkat kepada 360 peserta. Tujuannya antara lain bagi menggalakkan para peserta persendirian dan kumpulan yang terdiri daripada para warga emas, belia dan kanak-kanak serta penduduk kampung Singa Akar dan sekitarnya untuk membaca Al-Quran secara istiqamah. Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Kementerian Kesihatan petang kemarin mengadakan majlis bertadarus Al-Quran dan penyerahan sumbangan wakaf. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Tanah Jambu. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Menteri Kesihatan dan diikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada majlis tersebut, sumbangan wakaf sebuah komputer diserahkan bagi memudahkan urusan kerja pegawai-pegawai masjid. 150 buah keluarga yang terdiri daripada warga emas dan golongan memerlukan di seluruh negara menerima sumbangan melalui program Ihsan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah sempena bulan Ramadan yang mubarak. Penyerahan sumbangan berbentuk kawangan dan makanan dan sebahagiannya juga menerima keperluan perubatan berjumlah keseluruhannya RM162,500 itu diadakan secara serentak di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja Meja Jara Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan kepada seorang penerima masing-masing di Kampung Mentiri dan Kampung Pengkalan Sibabau. Sementara itu, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, menyerahkan sumbangan kepada dua penerima di Kampung Setia B. Sumbangan seumpamanya bertujuan bagi membantu meringankan keperluan perbelanjaan dalam menyediakan keperluan di bulan Ramadan dan memberikan keceriaan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Di daerah Tutong, penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan. Manakala di daerah Temburong, sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajara Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan.
Dan di daerah Belait disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara selaku ahli lembaga pengarah yayasan. Beberapa orang ketua kampung dan penerima menzahirkan rasa syukur menerima sumbangan dari Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah sebagai wadah amal jariah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ahli kerabat baginda yang sentiasa memberikan pemedulian terhadap kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Terima kasih ke atas prihatin ke bawah Duli Yang Maha Mulia memberi bantuan kepada penduduk-penduduk yang memerlukan. Derma yang diberikan sedikit sebanyak dapat meringankan sedikit beban para penerima dan juga dapat membantu mereka menikmati Hari Raya pada tahun ini. Diharapkan kali supaya pihak-pihak yang berkenaan akan dapat mengikuti jejak langkah yang telah dibuat oleh pihak yayasan. Terima kasih pada sumbangan yayasan memberi sumbangan itu. Banyak terima kasih. Saya berterima kasih kepada Yayasan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memberi yayasan kepada saya. Dengan sumbangan ini ia dapat meringankan bebanan saya nak beranakan untuk hari raya ni lah sama mama lah jual. Dapatlah meringankan bebanan kami sekeluarga dalam menyambut hari raya yang bakal tiba. Alhamdulillah dapatlah kami menampung keperluan seharian kami dalam menyambut hari raya tahun ini. Sedikit sebanyak membantu saya dan keluarga menjelang hari raya ini nanti. Sebagai salah satu aktiviti keagamaan di bulan Ramadan, Kementerian Kesihatan mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Mengetuai rombongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil beramai-ramai. Majlis bertujuan untuk menyemarakkan lagi bulan Ramadan Al-Mubarak ini dan memperoleh ganjaran pahala berlipat ganda serta keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kementerian Keuangan dan Ekonomi dan jabatan-jabatan di dalamnya petang kemarin mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis Khatam Al-Quran berlangsung di Surau, Bangunan Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai diketuai oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi. Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka Haja Zeti Sofina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi Fiskal. Sementara itu, Jawatankuasa Takmir Masjid Lambak mengadakan Majlis Khatam Al-Quran lewat petang kemarin. Majlis diadakan di Masjid Lambak Brakas. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Sirajah Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, diikuti dengan bacaan Al-Quran oleh penduduk Kampung Lambak A dan Kampung Lambak B.
Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 26 anak yatim dari Kampung Lambak A dan Kampung Lambak B. Majlis merupakan salah satu kegiatan tahunan Jawatankuasa Takmir Masjid Lambak Brakas sempena bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya. Fenomena gerhana matahari separa dijangka berlaku di negara ini pada hari Khamis 20 April 2023 bermula dari pukul 11.06 pagi hingga 1.42 petang. Umat Islam disunatkan untuk menunaikan sembahyang sunat gerhana matahari jika sabit berlakunya gerhana. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid akan mengadakan sembahyang sunat gerhana matahari selepas menunaikan sembahyang fardu zuhur berjemaah di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara dengan tumpuan di Masjid Omar Ali Saifuddin pada hari tersebut. Orang ramai dialu-alukan hadir ke masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara bagi sama-sama menunaikan sembahyang sunat gerhana matahari pada tarikh tersebut dengan mengikut garis panduan dan tata cara yang telah ditetapkan ketika berada di masjid, surau dan balai ibadat serta mematuhi nasihat-nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri semakin dirasakan setentunya banyak persiapan telah dibuat bagi menyambutnya. Namun ada sebilangan individu yang terbiasa membuat persiapan saat-saat akhir. Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Dalam tinjauan kru RTB kali ini, menyaksikan kedai-kedai jahit penuh dengan baju-baju raya yang telah siap disusun rapi untuk diambil oleh para pelanggan. Tahun ini menyaksikan peningkatan tempahan baju raya berbanding tahun lalu, sekaligus memaksa kedai-kedai jahit untuk menambah operasi kedai masing-masing. Walaupun kurang dari 2 minggu sahaja lagi sebelum Hari Raya, namun sebilangan orang masih mahu menempah pakaian bagi hari istimewa itu pada saat-saat akhir. Jika tidak sempat siap sebelum Hari Raya, Syawal kedua dan ketiga pun sudah memadai. Apa yang penting, ada baju raya. Assalamualaikum, bos. Boleh terima lagi ya? Boleh ya? Navy blue-ish macam tu. Not the typical cerah Melayu. I always use cufflinks and then orang paket dalam. Untuk raya ni sebenarnya kami planning awal sudah baju kami. Butong baju cerah Melayu antara bulan 1 ataupun bulan 2. Awal sudah. Untuk hari raya. Biru sama merah. 2 pasang. Warna merah sama hitam. Buat masih macam biasa saya lah. Cerah Melayu macam biasa. Dalam kesibukan membuat persiapan Hari Raya, janganlah lupa untuk mengamalkan bijak dalam berbelanja. Beli untuk keperluan dan elakkan pembaziran. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Brunei Gas Carriers BGC dengan kerjasama pemangku kedua kampung Jerudong A dan Jerudong B menganjurkan majlis iftar bersama anak-anak yatim dan kanak-kanak dari Yayasan Kanser Kanak-Kanak Yaska. Majlis berlangsung di Jerudong Park and Polo Country Club. BGC melalui projek amali juga menyampaikan derma kepada anak-anak yatim. Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, pengarah urusan BGC, menyerahkan derma-derma tersebut kepada 43 anak yatim dari Kampung Jerudong dan 10 kanak-kanak dari Yaska. Dengan projek amali, BGC berharap untuk meningkatkan semangat kebajikan dalam kalangan kaki tangannya dan mencapai objektif mengukuhkan hubungan bersama masyarakat. 8 buah keluarga dari golongan asnaf fakir miskin terpilih di daerah Temburong menerima sumbangan berupa barang keperluan asasi melalui projek Infak Ramadan.
Projek diungkayahkan oleh Unit Kawalan Makanan Halal Cawangan Daerah Temburong bersama Pejabat Hal Ehwal Agama Temburong beserta bahagian-bahagian dan unit-unit di bawahnya. Penyerahan sumbangan kepada para penerima disempurnakan oleh Awang Haji Haris Hamdillah bin Haji Masri, Ketua Pegawai Agama Daerah Temburong. Projek bertujuan memberi peluang para pegawai dan kaki tangan di bawah Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Temburong untuk sama-sama menghulurkan bantuan atau sedekah. Beberapa penerima menzahirkan ucapan terima kasih dan bersyukur kerana sumbangan seumpama ini membantu meringankan perbelanjaan, apatah lagi dalam beberapa hari akan menyambut Hari Raya. Alhamdulillah, kerana terpilih hari ini, terasa terharu juga lah. Terima kasih kepada Hal Ehwal Agama kerana membantu saya hari ini. Saya wakil keluarga mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah memberkati dan menerima segala amal ibadah kita ni pada bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada pejabat agama sebelah membantu saya dan anak-anak saya lah, meringankan beban masa bulan raya ni. Jabatan Pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan projek Amal Semanis Ramadan yang menyasarkan beberapa buah keluarga terpilih yang kurang berkemampuan di daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Muhammad Zulhelmi bin Haji Omar Ali, Pengarah Pentadbiran Jabatan Pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Agama. Projek Amal Semanis Ramadan antara lain bertujuan sebagai wadah menghulurkan bantuan kepada beberapa keluarga kurang berkemampuan yang terpilih. Dengan adanya sumbangan ini, dapatlah orang sedikit sebanyak meringankan beban kepada kami sekeluarga. Persatuan Pembaca-Pembaca Al-Quran Islam Brunei atau Persatuan Iqra' mengadakan majlis penyampaian sumbangan derma amal jariah untuk pelajar-pelajar yatim dan ibu tunggal kemarin. Di majlis tersebut, seramai 46 para pelajar dan 26 ibu tunggal di Sekolah Rendah Iqra' dan Sekolah Membaca Al-Quran Iqra' menerima derma yang disampaikan oleh Datuk Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas. Berita sukan. Buat pertama kalinya kontingen negara Brunei Darussalam akan mempertaruhkan jenis sukan yang baharu semasa Tamasya Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-32 di Kemboja nanti. Sukan Obstacle Course Racing bakal menyaksikan penampilan sulung kontingen negara di Phnom Penh bulan depan. Menjalani latihan intensif sejak pada bulan Februari lalu, pasukan Obstacle Course Racing negara menunjukkan perkembangan yang membanggakan dari segi prestasi termasuk pencapaian membanggakan yang dicapai pada pertandingan Piala Dunia Asia di Filipina baru-baru ini. Latihan dari bulan Februari yang lepas. Jadi dari bulan Februari itu kami mulakan latihan intensif seperti conditioning, endurance dan juga strength training. Apatah lagi menyesuaikan diri dengan teknik-teknik macam mana membuat obstacle ataupun berhalang. 5 atlet obstacle course racing negara bakal bersaing di Phnom Penh dalam kategori persorangan dan juga berpasukan. Selamat maju jaya diucapkan buat pasukan obstacle course racing negara. Bagi yang belum mengetahui sukan obstacle course racing, ia merupakan sukan ekstrim yang mencabar dengan para atlet perlu mengharungi setiap halangan mengikut kategori masing-masing. Obstacle course racing ini adalah satu sukan ekstrim yang sebenarnya memang sudah lama di negara kita ni, tetapi baru dirasmikan di dalam sukan SEA Games
dan juga diiktiraf oleh World Olympic Federation, International Olympic Committee. Jadi obstacle course racing ini adalah satu sukan ekstrim larian berhalang. Jadi obstacle adalah seperti ring transfer, monkey bar, monkey ring, dinding dan juga rope climb.